الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. وبه إليه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابرا قال سفيان وحدثنا محمد بن المنكدر عن جابر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل منها وأتته بقناع من رطب فأكل منه ثم توضأ للظهر وصلى ثم انصرف فأتته من علالة الشاة فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ. قال سفيان وحدثنا محمد بن المنكدر. Muhammad bin Al-Munkadir masalah Sayyidina Muhammad dalam satu perkataan yang diungkapkan oleh masalah Sayyidina Muhammad Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Kata Imam Malik masalah Sayyidina Muhammad, kuntu kullama ajidu fi qalbi qaswatan ati Muhammad bin Munkadir fa'anzuru ilaihi fa'atta'izu bi nafsi ayyaman. Itu kalam yang pernah diungkapkan oleh Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Kata Imam Malik masalah Sayyidina Muhammad, kuntu dulu aku katanya, kullama ajidu fi qalbi qaswatan, setiap kali katanya masalah Sayyidina Muhammad aku dapati dalam hatiku ada kekerasan, rasa keras hati. Ati Muhammad bin Munkadir, aku akan mendatangi Muhammad bin Al-Munkadir. Jadi kata Imam Malik radhiyallahu taala anhu masalah Sayyidina Muhammad, aku kalau aku berasa hatiku keras, aku akan dapatkan ataupun aku akan mendatangi Muhammad bin Al-Munkadir. Kata Imam Malik masalah Sayyidina Muhammad, fa'anzuru ilaihi, kalau aku pergi jumpa dia, aku tengok saya dia. Fa'anzuru ilaihi, aku sekadar hanya melihatnya sahaja. Fa'atta'izu bi nafsi ayyaman, melihatnya itu aku mengambil iktibar dalam diriku sampai beberapa hari. Jadi subhanallah, para ahli ulama ataupun kalangan salafus salih yang terdahulu masalah Sayyidina Muhammad, kita tentu subhanallah, ada hari kita rasa macam iman kita tu naik, ada hari kita rasa macam iman kita tu menurun. Jadi subhanallah masalah Sayyidina Muhammad, kadang-kadang kita berasa macam kita tu tak macam biasa. Minat ataupun himmah untuk beramal rasa macam kurang. Jadi kaedahnya ialah kita melihat muka para ahli ulama. Jadi kalau Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu disebut dengan Imam Darul Hijrah, subhanallah masalah Sayyidina Muhammad, jadi pun merasakan bila mana hatinya keras, baik mereka akan cari ataupun menemui, melihat muka para ulama yang mereka temui. Baik di antaranya pada zaman Imam Malik ialah Muhammad bin Al-Munkadir. Katanya bila aku tengok sahaja muka Muhammad bin Al-Munkadir, aku berasa melihat itu mengesankan diriku sehingga beberapa hari. Karena kalau jumpa Muhammad Al-Munkadir, melihat wajahnya, rasa semangat,
rasa himmah untuk beramal amal yang soleh, berkesan sehingga berhari-hari begitu. Jadi kalau kita subhanallah masyaallah sayyidina Muhammad, makali orang ada, kita semua ada pengalaman bagi setengah orang. Macam mana perasaannya selepas kita makali kita ziarahi Pak Sumit misalnya, Pak Soyub misalnya, para ulama Tengku Haji Saleh misalnya. Jadi kita akan dapat. Jadi kalau kita pergi bercakap pun kita, kalau kita sekadar melihat wajah mereka bukan kita berasa lah. Tengok gambar saja kita dah berasa lah. Kita dah berasa. Macam mana kalau kita bermalih dengan mereka? Macam mana kalau kita duduk dengan mereka? Taib, so tentu dia akan memberi kesan. Maka demikian juga masalah Sayyidina Muhammad. Pada zaman Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, pada zaman itu para ulama mengatakan begini, kana ar-rajul idza nazara ila al-Hasan intafa'a bihi wa illam yara amalahu wa lam yasma' kalamahu. Pada zaman Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, satu orang laki-laki, taib, idza nazara ila al-Hasan, kalau ia melihat kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, intafa'a bihi, ia akan mengambil manfaat dengan hanya melihat muka Hasan Al-Basri sallallahu alaihi Muhammad, walau illam yara amalahu, sekalipun dia tak melihat pun amalan Al-Hasan Al-Basri, walam yasma' kalamahu, sekalipun dia tak dengar pun cakapan Hasan Al-Basri. Bukan sekadar sallallahu alaihi Muhammad kena tengok amalan dia sallallahu alaihi Muhammad, bukan semesti dengar cakapannya, hanya melihatnya saja sudah memberi manfaat dalam hati mereka. Itulah pengaruhnya golongan salafus saleh. Begitulah pengaruhnya mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Melihat mereka, kita sudah rasa kuat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala an Jabir qala, kata Jabir, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu Muhammad, telah keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluar itu sama ada keluar daripada masjid ataupun keluar daripada rumah. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu Muhammad, telah keluarlah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sama ada daripada masjid ataupun daripada rumah. Wa ana ma'ahu, kata Jabir, dan aku bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika keluar daripada masjid, ketika itu aku mengiringi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadakhala 'ala imra'atin min al-ansar. Pada hari itu Sayyidina Muhammad keluar daripada masjid ataupun keluar daripada rumah Sayyidina Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dijemput oleh satu orang perempuan daripada Ansar. Jadi Nabi kita bertamu di rumah perempuan Ansar tersebut. Fadhabahas lahu syatan faakala minha. Bila Nabi ke rumah orang perempuan Ansar tadi Sayyidina Muhammad, maka orang perempuan tadi menyembelih untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seekor kambing. Sembelih seekor kambing. Qala wa atashu biqina'in min rutabin fa akala minhu. Jadi bila mana disembelihkan kambing untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam waktu yang sama dia bawa mai juga, wa atashu, mendatangkan juga biqina'in. Qina' tu mana pirin, biqina'in dengan satu pirin, min rutabin, daripada rutab. Rutab ni iaitu masalah Sayyidina Muhammad, iaitu kurma yang telah pun ranum, kurma masak. Taib. Fa akala minhu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun turut makan akan kurma yang nama rutab tersebut. Qala thumma tawaddaa li zuhri wa shalla, sallallahu Sayyidina Muhammad. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu untuk sembahyang zuhur, taib, wa shalla, dan Nabi kita sembahyang. Suman sarafa sallallahu Sayyidina Muhammad, kemudian Nabi kita balik. Fa atashu bi ulalatin min ulalati syati. Bila Nabi kita balik sallallahu Sayyidina Muhammad, perempuan tadi subhanallah sallallahu Sayyidina Muhammad. Jadi perempuan tadi masalah Sayyidina Muhammad, wa amai pula lepas itu bi'ulalatin. Ulalah ni lebihan daging tadi. Dia bila makan tak habis, jadi daging tadi tu, daging kambing tadi dibawa lagi pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ulalah min ulalati syati. Baik, fa akala
maka Nabi kita makan. Wa amai lagi, Nabi kita makan lagi. Thumma shalla asra, kemudian Nabi kita sembahyang asar. Wa lam tawadda, Nabi kita tidak berwuduk. Taib, sallallahu alaihi Muhammad. Ceritanya masalah Sayyidina Muhammad, Nabi SAW keluar daripada masjid ataupun keluar daripada rumah. Kata Jabir, aku bersama-sama dengan Nabi SAW. Nabi keluar tu, Nabi masuk dalam rumah satu orang perempuan Ansar. Taib, orang perempuan tadi menyembelih kambing untuk dimakan oleh tetamu agung, iaitu Nabi SAW. Jadi bila Nabi kita sampai di rumahnya, disembelihkan kambing, dibawa sama rutab. Rutab, soalan Sayyidina Muhammad, itu kurma ghanum masak, Nabi kita makan. Sesungguhnya Nabi, lepas itu Nabi SAW sembahyang berwuduk dan sembahyang zuhur. Jadi berwuduk ini, soalan Sayyidina Muhammad, kata ulama, berwuduk bukan dengan sebab Nabi kita, soalan Sayyidina Muhammad, makan daging yang dimasak dengan api. Sebab ada hadis belum itu, soalan Sayyidina Muhammad, yang menyebut tentang Nabi SAW, kalau Nabi makan satu yang dimasak dengan api, Nabi kita akan berwuduk. Baik, hadis itu dinasahkan. Jadi subhanallah, kata ulama, soalan Sayyidina Muhammad, Nabi berhadas itu, Nabi berwuduk dengan sebab hadas, bukan dengan sebab makan makanan yang dibuat daripada api. Baik, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Bila Nabi kita berwuduk, Nabi kita sembahyang zuhur, berwuduk dan sembahyang zuhur. Suban sarafa, kemudian Nabi kita balik, meninggalkan rumah perempuan tadi. Qala fa'atashu bi'ulalatin, bila sampai bila Nabi kita balik, perempuan tadi menyusul, bawa lagi daging tadi yang masih lebih, bawa Nabi kita SAW. Bila bawa, fa'akala, langsung Nabi kita makan. Cuba tengok bahasa. Kalau tengok soalan Sayyidina Muhammad, fa'akala tu dia ditertib. Maknanya lepas buat, langsung buat. Jadi fa'akala tu langsung makan. Jadi sunat hukumnya soalan Sayyidina Muhammad, kalau orang bawa sesuatu ke rumah kita, jadi dia bawa cucuk cepedak contohnya. Jadi bila dapat tu, langsung kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Amboi, sedapnya. Jadi apa rasa tuan rumah? Tentu seronok. Jadi mana kita makan, rasa sikit no. Jadi kita makan tu, barangkali orang yang bawa tu dia rasa apa? Rasa seronok. Baik. Tapi subhanallah gitu. Qala thumma fa'akala, Nabi kita langsung makan. Fa, kalau thumma lambat sikit. Ini fa, bila bawa langsung Nabi kita makan lagi. Baik. Thumma shalla asra, kemudian Nabi kita sembahyang asar. Wala matawadda, Nabi kita sembahyang asar, tidak berwuduk. Baik. Daripada hadis ini kita faham macam mana boleh kita makan dua kali. Nabi kita makan di rumah perempuan tadi, soalan Sayyidina Muhammad, lepas tu Nabi kita balik, dibawa lagi dan makan lagi. Boleh makan dua kali, soalan Sayyidina Muhammad, dengan syarat. Dengan syarat, kata ulama, yang makanan yang pertama masih belum hadam. Kalau makanan pertama, kalau yang pertama tu sudah hadam, kita makan pula tu mudarat. Jadi kalau makanan pertama tu masih belum hadam, kita masih boleh mengulang lagi untuk makan kali yang kedua. Soalan Sayyidina Muhammad satu. Yang kedua, kata ulama, soalan Sayyidina Muhammad, boleh makan yang kedua, soalan Sayyidina Muhammad, kalau kita makan yang pertama itu masih belum diselangi dengan minum air. Kalau kita makan, lepas tu kita minum air, soalan Sayyidina Muhammad, lepas tu makan, mudarat. Perut mudarat. Jadi perut kita mudarat. Jadi kalau kita makan, kita masih belum minum air, kita boleh makan lagi. Ya subhanallah, soalan Sayyidina Muhammad begitu. Jadi kalau kita buat sebaliknya, dia akan memudaratkan badan kita. Dalam ni dia rosak. Maidah kita tu, dia macam kita kata alam, soalan Sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita kata macam komputer agaklah. Tekan. Hak pertama tak ada habis lagi. Tekan. Lama-lama dah not responding. Ni tak respon. Pasal jam. Jadi begitulah. Jadi kalau kita, subhanallah, soalan Sayyidina Muhammad, sistem dalam badan kita pun sama. Baik. Jadi kalau makan yang pertama tu masih belum hadam, boleh makan kali yang kedua. Soalan Sayyidina Muhammad. Ataupun kalau kita makan yang pertama, tak minum air lagi, kita boleh makan makanan yang kedua.
Qala al-musalla sayyidina Muhammad. Jadi makanan, jadi makan tuan-tuan. Jadi kalau tengok nah, kawan tu sebelah kambing, umpan tu sebelah kambing. Jadi kita dalam kaedah dia panggil israf ataupun membazir, musalla sayyidina Muhammad. Kita ni masak banyak mana pun, tapi kalau habis itu tak nama membazir. Masak banyak mana pun, tapi habis tak membazir. فإنك ناقه قالت فجلس علي والنبي صلى الله عليه وسلم قالت فجعلت لهم سلقا وشعيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا فأصب فإن هذا أوفق لك. طيب Ummul Munzir ialah di antara ibu-ibu menakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Taib, dia adalah orang Ansar. Orang Ansar, maksudnya namanya Salma. Namanya adalah Salma, dia orang Ansar, maksudnya Sayyidina Muhammad, iaitu daripada Bani Najjar. Taib. Qala maksudnya Sayyidina Muhammad, qala kata Ummul Munzir, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu Aliyun. Jadi subhanallah maksudnya Sayyidina Muhammad. Taib. Qala dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah masuk bertemu dengan aku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi subhanallah masyaallah Sayyidina Muhammad, barangkali kalau dapat kita faham subhanallah masyaallah Sayyidina Muhammad, Ummul Munzir tu ialah mak menakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Tuhan ajak siapa pun dengan Nabi dia kena panggil Rasulullah. Siapa pun dengan Nabi dia kena panggil Rasulullah. Itu pangkat yang kena sebut pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Taib. Maka demikian juga masalah Sayyidina Muhammad kata orang. Taib. Kata orang, jadi dengan Nabi ni, taib, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh kita kata Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kalau Nabi tuan-tuan, kalau orang pun kita kata Syekh sekian-sekian, kita kata Syekh Yusuf Qaradawi misalnya. Taib. Kita sebut dengan Syekh. Taib. Kalau ustaz, kita kata ustaz sekian-sekian. Contoh kita kata, ni ustaz kita namanya Saleh. Kita kata Saleh Maidah, kenal tak? Saleh Maidah. Tu tak ada adab dia panggil tu. Jadi kalau ustaz namanya Saleh, kata ustaz Saleh Maidah. Kalau Nabi SAW sama juga. Jadi kalau kita kata boleh, sallallahu Sayyidina Muhammad, nak panggil Allahumma salli ala Muhammad, yang sesungguhnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tu mana beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Qala dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Jadi pangkat masalah Sayyidina Muhammad sebenarnya, jadi kita ni dalam satu ungkapan ayat yang Tuhan sebut, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sahabat Sayyidina Muhammad, Tuhan mengangkat orang yang berilmu Tuhan mengangkat orang yang beriman di kalangan kamu, dan orang yang ada ilmu di kalangan kamu itu beberapa darjat. Sahabat Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, jadi apa yang mengangkat seseorang itu? Yang mengangkat seseorang itu ialah keimanan dan keilmuannya. Keimanan dan keilmuannya, itulah yang mengangkat kita. Qala dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu Aliyun. Kata Ummul Munzir, masalah Sayyidina Muhammad telah dakhala alayya. Dakhala alayya maknanya menamu ke rumah saya. Telah masuk ke rumah saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu Aliyun, bersama-sama dengan Nabi ialah Sayyidina Ali karramallahu wajha. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Qala walana dawalin mu'allaqah. Jadi kami itu di rumah kami ada tangkai kurma. Di rumah kami itu ada tangkai kurma ataupun ada setandan kurma. Dawalin mu'allaqah masalah Sayyidina Muhammad. Jadi maksudnya apa? Maksudnya orang Arab pasal apa lepas gantung kurma di rumah. Di kurma ni digantung di rumah untuk jadi rutab. Digantung untuk menjadi rutab. Jadi kalau buah kurma tu yang asal dia tu kita tokak tu dia keras. Dia keras. Maknanya dia masih buah.
Tapi bila mana kita subhanallah masalah Sayyidina Muhammad, mana kita tahak lama-lama dia akan jadi ghanum. Itu tujuan digantung untuk menjadi rutab. Kalau ghanum tu dia panggil rutab. Baik, masalah tamar maknanya sudah dikeringkan, tamar. Baik. Qala al-musalla Sayyidina Muhammad. Faqalat, kata Ummul Munzir, faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Aliyun ma'ahu ya'kulu. Maka jadilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi bila mana digantung dananan kurma tersebut, tananan kurma tu digantung, faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Aliyun ma'ahu ya'kul. Maka jadilah masalah Sayyidina Muhammad, Rasulullah dan Sayyidina Ali itu makan. Rasulullah dan Sayyidina Ali makan, masalah Sayyidina Muhammad. Taib. Jadi bila mana digantung, Nabi kita makan, Sayyidina Ali makan dalam keadaan berdiri. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita kata, "Mah ya Ali." Mah ni bukan nama orang ni. Bukan Salmah ke, bukan nama orang ni. Mah ni, makna mah ni dia ialah masalah Sayyidina Muhammad isim fi'il amar. Isim fi'il amar dia beramal macam fi'il amar. Baik. Makna apa? Maknanya ialah ukfuf, berhenti. Itu maknanya, ukfuf. Wala ta'kul, maknanya. Jadi subhanallah, Nabi kita bila ada kurma hak digantung, Nabi kita ambil, Nabi kita makan, Sayyidina Ali pun ambil makan sama. Baik, masalah Sayyidina Muhammad. Mah maknanya berhenti. Berhenti Ali, cukup Ali, cukup. Baik. Mah ya Ali, fa innaka naqihun. Naqih ni iaitu fa innaka naqihun. Naqih ni masalah Sayyidina Muhammad, dia ialah isim fa'il. Dia isim fa'il masalah Sayyidina Muhammad. Naqihun istilah kepada orang yang baru lega daripada penyakit. Kalau kita tu demam, masalah Sayyidina Muhammad demam, jadi kita tu baru lega demam, dia panggil naqihun. Orang baru lega, sembuh daripada penyakit. Hang tu baru lega demam Ali, berhenti, jangan makan. Sudah. Gitu. Qala faqalas faja'ala Aliyun wan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'kul. Fajalasa Aliyun wan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'kul. Jadi pada ketika itu masalah Sayyidina Muhammad, Sayyidina Ali bila Nabi tak bagi makan, dia pun duduk. Dan Nabi SAW masih berdiri, masih lagi berdiri dan makan. Qalas faja'altu lahum silqan wa sya'iran. Selepas itu masalah Sayyidina Muhammad, kata Ummul Munzir, aku pun buat bagi mereka, itu bagi Nabi SAW dan juga Sayyidina Ali karamallahu wajhah, silqan. Silqan tu makna sayur. Wa sya'iran, syair. Dan syair maknanya masalah Sayyidina Muhammad, roti yang dibuat pada syair, gandum. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kata li Ali, Nabi kata pada Sayyidina Ali karamallahu wajha, min hadza fa'asib. Hak ni makan. Min hadza fa'asib. Fa inna hadza awfaqu laka. Hak ni sesuai dengan hang. Nabi tak bagi makan kurma, Nabi tak bagi makan buah kurma tu, masalah Sayyidina Muhammad, Nabi kata hang ni sesuai dengan hang. Daripada hadis ini kita faham beberapa perkara. Yang pertama sekali, masalah Sayyidina Muhammad, ini hujah boleh makan berdiri bila karaha. Masalah Sayyidina Muhammad, sekalipun julus ataupun duduk itu, masalah Sayyidina Muhammad afdal. Taib. Jadi sekalipun masalah Sayyidina makan di atas makan berdiri dan makan duduk lebih afdal. Masalah Sayyidina Muhammad lebih afdal, masalah Sayyidina Muhammad. Taib. Jadi di antara, jadi Nabi SAW masalah Sayyidina Muhammad, pasal Nabi SAW makan berdiri. Nak bagi kita kata boleh, harus misalnya, harus. Taib. Harus. Nabi SAW, Nabi kita SAW benar makruh, Nabi tak buat. Jadi berdiri itu harus bila karaha. Harus bila karaha, makna harus dan tak ada hukumnya makruh. Jadi subhanallah masalah Sayyidina Muhammad. Taib. Nabi buat untuk menunjuk hukum. Nabi SAW nak bagi tahu tentang hukum. Bagi contoh, masalah Sayyidina Muhammad, Nabi SAW sembahyang. Sembahyang hari itu 4 rakaat. Sembahyang zuhur 4 rakaat, tapi Nabi SAW bila sampai 2 rakaat
memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi langsung bangkit bersandar. Jadi kata para sahabat, aqasarta ya Rasulullah? Qasar ke Rasulullah? Nabi kata, la bal tamam. Tak semayang tamam. Bal qasarta ya Rasulullah. Engkau semayang qasar Rasulullah. Iyakah? Nabi langsung bangkit. Allahu Akbar. Masuk balik dalam semayang. Jadi Nabi lupa tu sebab untuk mengajar hukum. Lupa tu untuk memberi hukum. Baik. Jadi, maksudnya macam mana? Kita kalau kita terlupa, Rasulullah SAW bagi salam dah. Orang beritahu kata, main lohok ke? Main subuh. Lohok lah. Subuh tu, 2 rakaat. Kita langsung, Allahu Akbar. Dengan syarat kata ulama, kita cakap tu, jangan melebihi 6 patah perkataan. Tapi kalau dah lebih 6 patah, dia kena makik mayat lain. Jadi subhanallah, jadi yang Nabi lakukan ini untuk mengajar hukum. Makam diri tidak haram. Harus hukumnya Rasulullah Sayyidina Muhammad. Taib. Walau bagaimanapun, makan duduk lebih afdal daripada makan diri. Taib, satu. Yang kedua, Rasulullah Sayyidina Muhammad, masalah berubat. Masalah berubat ni disyariatkan, dimasyru'kan. Maknanya agama kita suruh berubat kalau sakit. Rasulullah Sayyidina Muhammad. Jadi kalau berubat tidak menafikan kita tu bertawakal. Bukan semesti kalau kita kata berubat, hang sakit apa? Sakit perut. Lepas tu, makan ubat lah. Hang ni tak tawakal kat Tuhan lah. Tak. Mana kita tu berubat bukan berarti kita tak bertawakal. Taib, Rasulullah Sayyidina Muhammad. Taib. Selagi mana kita boleh berubat. Saya tengok subhanallah, Rasulullah Sayyidina Muhammad almarhum Ustaz Nikmat Yusof, waktu masuk ada hari tu, dia lagi seminggu nak mati, dia sebut. Setahun lagi nak mati, dah sebut dah. Tahun ni mati, 63 matilah. Saya pun dengar dia kata. Esok hari nak mati, malam tu kata lagi, esok matilah. Esok mati sungguh lah. Lepas subuh sakit. Bila sakit langsung suruh dia dibawa ke hospital. Taib. Sedangkan, tahu dah hari mati untuk apa lagi? Jadi berubat itu Rasulullah SAW untuk mendapat pahala yang terakhir di atas muka dunia. Berubat, kalau kena beratus ringgit sekalipun, keluarlah duit, mendapat pahala. Taib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW Salah Sayyidina Muhammad tak bagi Sayyidina Ali makan buah kurma. Tapi pasal apa? Sebab buah ni, dia punya tak kira buah kurma, tak kira buah apa, masalah Sayyidina Muhammad. Jadi, dia kesannya kuat pada diri kita. Kesannya kuat. Sebab itu, masalah Sayyidina Muhammad, sunat hukumnya, subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, sebelum kita makan buah. Maknanya, untuk memberi kerja ringan kepada perut. Mana kesan buah tu kuat. Lepas tu kita kalau subhanallah orang yang baru lega daripada penyakit, taib. Dalam kaedah perubatan At-Tibbun Nabawi tidak digalakkan makan buah. Sebab buah tu kesannya kuat. Jadi maidah kita ataupun kita kata Rasulullah Sayyidina Muhammad, perut kita ni dia baru nak kuat. Bila nak kuat masuk yang kuat, jadi tidak sesuai untuk perut. Tapi kalau perut yang baru lega daripada penyakit, elok makan sayur. Nabi kita ajak ni, At-Tibbun Nabawi, Rasulullah Sayyidina Muhammad. Taib. Jadi dalam satu kaedah disebut Rasulullah Sayyidina Muhammad, al-hamiyatu ra'sud dawa wal ma'idatu baitud da. Jadi al-hamiyah ni makna apa? Al-hamiyah maknanya kita tu berpantang. Berpantang itu ialah ibu kepala segala ubat. Jadi berpantang tu ibu segala ubat. Taib. Jangan makan Ali, jangan makan. Hang pantang sat. Taib. Nabi kita ajak berpantang itu ibu segala ubat. Kemudian jaga-jaga wal ma'idatu, perut ni usus kita ni ialah baitud da, ialah rumah penyakit. Taib. Jadi tani orang ni semua penyakit di badannya ialah bermula di perutnya. Kita qasidah insya-Allah.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته أزكى تسليمي تهدى إليك يا طه وصلاة الباري تسرى عليك يا طه أزكى تسليمي تهدى إليك يا طه وصلاة الباري تسرى عليك يا طه جئت بالخير يا نبي والدين اليوم يا نبي جئت بالخير يا نبي والدين اليوم يا نبي بيّخ خطاك فاز وأفلح الله على الشباب جمعت بصفات كل الأنام الله رعاه على الشباب جمعت بصفات كل الأنام الله والوحي نزل عليك في الغار وأوحى إليك والوحي نزل عليك في الغار وأوحى إليك جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي بيّخ خطاك فاز وأفلح أزكى تسليمي تهدى إليك يا طه وصلاة الباري تسرى عليك يا طه أزكى تسليمي تهدى إليك يا طه وصلاة الباري تسرى عليك يا طه جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي من يحط غضاء فاز وأفلح الله رعاه على الشباب جمعت بصفات كل الأنام الله رعاه على الشباب جمعت بصفات كل الأنام الله والوحي نزل عليك في الغار وأوحى إليك والوحي نزل عليك في الغار وأوحى إليك جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي بيّخ خطاك فاز وأفلح اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته. Jita bil khairi ya Nabi, engkau datang bawa kebaikan wahai Nabi.
dalam satu hadis Nabi kita sebut, utlubul khaira inda hassanil wujuh. Kamu mintalah kebaikan, Rasulullah Sayyidina Muhammad, di sisi orang yang mukanya elok. Kamu carilah kebaikan di sisi orang yang wajahnya elok. Jadi subhanallah, Rasulullah Sayyidina Muhammad. Jadi kalau barangkali kalau kita tengok Rasulullah Sayyidina Muhammad kita ni barangkali ada masalah, ada apa-apa masalah, Rasulullah Sayyidina Muhammad tengok taib satu orang syekh, satu orang untuk guru, kata ya Allah muka dia tenangnya, taib bertawassul dengan wajah elok dia. Ya Allah Tuhanku, dengan berkat wajah elok tu Tuhan selesaikan masalahku. Nabi kata utlubul khaira inda hassanil wujuh. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Taib. Jadi subhanallah, Mustaala Sayyidina Muhammad. Taib. Jadi kalau tengok pada Sana Hasan radhiyallahu taala anhu, Sana Hasan radhiyallahu taala anhu, Sana Hasan dan Husain. Sana Hasan tu ialah abangnya. Sana Husain tu adik dia. Sana Hasan dan Husain ni beranak Sayyidina Hasan mengandung pula Sana Fatimah, Sana Husain lepas 50 hari. Mengandung pula Sana Fatimah, Sana Husain 50 hari lepas itu. Subhanallah, Mustaala Sayyidina Muhammad. Dan Tuhan tu Maha Kaya. Tuhan punya menjaga Hasan dan Husain. Satu orang pun Tuhan tak izin menamakan anak mereka Hasan dan Husain, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan cucunya Al-Hasan wal Husain radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah Sayyidina Muhammad. Baik. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Sayyidina Muhammad, pada hari akhirat esok Nabi kata semua nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam, aku dan juga nabi-nabi, semua nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam akan dihimpunkan di sebuah tempat. Ketika itu kata Allah Subhanahu wa taala, tafakharu, berbanggalah kamu wahai nabi-nabi. Berbanggalah kamu semua nabi-nabi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam katanya faftakhartu ana biwaladayya Al-Hasan wal Husain. Jadi aku ni berbangga dengan Al-Hasan wal Husain. Baik, sallallahu Sayyidina Muhammad. Bahkan sallallahu Sayyidina Muhammad kita ni, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, kalau tengok Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, taib, satu orang tu kalau tak salah ingat namanya Aqra' bin Habis. Habis ni bukan Habis bahasa Melayu, nama dia Habis, Aqra' bin Habis. Dia ni Allah pala masam, subhanallah. Dia tengok Nabi mencium Al-Hasan wal Husain. Nabi kalau mencium Al-Hasan, Nabi akan cium sama Al-Husain. Adil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Aqra' bin Habis tengok Nabi SAW mencium cucunya Al-Hasan wal Husain. Katanya, Rasulullah, saya tak pernah cium anak saya. Seorang pun tak pernah cium anak saya. Baik, Nabi kata, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Bersifat kasih belaslah kepada yang duduk di bumi, nanti kamu akan dikasih yang duduk di langit. Bahkan Nabi kita sebut dalam sebuah hadis, aksiru min taqbili auladikum fa inna lakum bikulli qublatin darajah. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Nabi kata, perbanyakkanlah kamu mencium anakmu. Perbanyakkanlah mencium anakmu. Kerana pada setiap ciuman itu ada sederajat dalam syurga. Itu maknanya kelebihan mencium anak. Subhanallah, Sallallahu Sayyidina Muhammad. Baik. Bahkan anak tuan-tuan, anak. Pasal apa orang suka cium budak-budak? Pasal apa? Taib. Kalau dukung budak kecil, mesti orang cium. Taib. Itu fitrah. Pasal dalam sebuah hal Nabi kita sebut, Nabi kata-kata, rihul waladi min rihil jannah. Rihil waladi min rihil jannah. Bau anak itu ialah bau syurga. Kalau nak bau syurga, maknanya ciumlah anak. Taib, subhanallah. Jadi subhanallah, Muhammad Sayyidina Muhammad, ji'ta bil khairi ya Nabi. Hak tu petuah Nabi abang. Jadi kalau kita mengikut orang tu pun subhanallah dah, besar dah, subhanallah. Kalau kita ada masalah, tengok muka para ahli ulama. Lepas tu ya Allah, aku dengan berkat muka ulama yang elok tu Tuhan, selesailah masalah aku. Selesai masalah insya-Allah. Baik.
Qala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baca hadis. وبه إليه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن سيري عن سفيان عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول أعندك غذاء فأقول لا فيقول إني صائم قالت فأتاني يوما فقلت يا رسول الله إنه أهديت لنا هدية قال وما هي قلت حيس قال أما إني أصبحت صائما قالت ثم أكل قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم. Sebelum itu satu orang namanya Aisyah binti Talhah. Aisyah bin Talhah ni ibunya ialah Ummu Kalthum binti Abu Bakar As-Siddiq. Taib. Ibunya adalah Ummu Kalthum binti As-Siddiq. Masalah Sayyidina Muhammad. Dia sangat cantik. Orangnya cantik. Subhanallah. Masalah Sayyidina Muhammad. Dia mati selepas umurnya 100 tahun. Taib. Walaupun tua tapi masih cantik. Taib. Masalah Sayyidina Muhammad. Qala an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu ta'ala anha kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'tini fayaqul. Satu hari kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi kita datang ke rumahku, fayaqulu, Nabi berkata, "A'indaki ghadha'un? A'indaki ghadha'un?" Ada tak apa nak makan hari ini? Ada tak apa nak makan hari ini? Fa aqulu la, tak ada apa nak makan Rasulullah. Fayaqulu inni sha'im. Kalau macam tu kita puasa hari ini. Kalau gitu aku puasa hari ini. Barangkali subhanallah kita kalau pergi dapur, nak makan apa hari ini? Tak ada apa nak makan. Lah, tak ada apa nak makan. Nak marah. Nabi SAW kalau tak dapat makan, inni sha'im. Kalau gitu kita puasa. Aku puasa hari ini. Qalas fa'atani yawman. Fa'atani yawman. Dari hari lain pula, subhanallah, Nabi mai pula ke rumah Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Faqultu ya Rasulullah, innahu uhdiyas lana hadiyah. Ya Rasulullah, ni kita ni orang bagi hadiah kat kita ni. Qala wa mahi, apa dia tu hai Rasulullah? Apa dia tu, kata Nabi SAW? Haisun. Taib. Haisun ni apa? Ni nama. Kita belajar nama-nama orang Arab. Taib, nama-nama makanan. Hais ni, dia tamar yang bercampur dengan masalah Sayyidina, yang dicampur dengan masalah Sayyidina Muhammad dengan samnah. Samnah tu minyak sapi. Dia kemudian dicampur dengan susu kering. Jadi macam mana balik buat? Kalau nak rasa, balik buat tengok. Tamar. Kita tak tahu hais tu macam mana. Cari minyak sapi. Lepas tu, masalah Sayyidina Muhammad cari susu kering. Jadilah haisun. Taib. Qala wa ma hi, qala haisun. Qala amma inni asbahtu sha'iman. Qala thumma akala. Nabi kata, aku ni hari ni puasa. Tapi bila mana ada hadiah, Nabi kata, makanlah hari ni. Jadi maknanya, kita kalau kita puasa sunat, di sana ulama sebut as-saimul mutatawwi' amiru nafsihi. Baik, insya'a sama wa insya'a aftara. Itu hadis. Nabi kata, masalah Sayyidina Muhammad, as-saimul mutatawwi', orang yang berpuasa sunat, amiru nafsihi, dia tu raja pada diri dia sendiri. Baik, insya'a sama wa insya'a aftara. Kalau dia nak dia puasa, kalau tak mau dia buka. Baik. Jadi subhanallah, jadi kita subhanallah dalam salam hadis ni kita faham soal Sayyidina Muhammad. Kalau kita puasa sunat, jadi dengan syarat, jadi puasa sunat ni boleh niat siang. Walaupun kata Imam Malik kena niat malam juga, pendapat Imam Malik kena niat malam juga. Mazhab Syafi'i soal Sayyidina Muhammad puasa sunat boleh niat siang. Baik. Jadi masalah Sayyidina Muhammad. Taib, kita tu pukul 8. Nak puasa, niat puasa. Dengan syarat kita tu masih belum buat benda yang membatalkan puasa. Kalau nak makan roti canai 2 biji dengan kuah, orang panggil apa? Kuah banjir dah. Baru nak niat, tak sesuai, tak kena, tak boleh. Jadi
Jadi kalau kita tak makan apa lagi, boleh niat subhanallah wa sallallahu alaihi Muhammad. Taib. Dengan syarat kita masih belum buat benda yang batalkan puasa. Taib. Kalau tak makan sekalipun, dah korek di hidung lah, bercupak keluar lah, nak niat tak boleh lah. Mana kita buat benda batal puasa dah. Sallallahu alaihi Muhammad. Taib. Jadi kalau kita tu niat nak puasa, sampai pukul 10, nak buka tak buka, nak buka tak buka, terpulang amiru nafsihi, nak puasa, puasa, tak puasa, buka. Taib. Jadi tak ada masalah apa. Taib. Jadi Nabi SAW kata, amma ini asbahtu sa'iman. Aku ni pagi tadi puasa. Tengok-tengok ada orang bagi hadiah. Qalas thumma akala. Tengok Nabi kita makan. Taib. Qasidah insyaAllah. Allahu Akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa zawjatihi wa dhurriyyatihi sallallahu alaihi wa sallam. Sudah satu Sudah tak beli ke? Beli lagi? Tak beli. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, Ya Rabbana ya Rahim, Ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in, wa ma lana Rabbana siwaka ya hasbana, ya dhal 'ula wal ghina, wa ya qawi ya matin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, alaysa al-musibat, fajri ya Rab, qabla al-fana wal-halak, ya ummu dunya wa din, ilahi rasul, ya Rabbana bil qabul, wa habana kull rasul, rabbi fadilni amin, ya arhamar rahimin, الراحمين، فرج على المسلمين، واغفر لكل ذنوب، واستر لكل العيوب، واكشف لكل الكروب، واكفي أذى المؤذين، واختم بأحسن ختام إذا كان الانصراف، وحان حين الإمام، وزاد رشح الجبين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين، وقدر
والرجال المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين والرجال المسلمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن يزيد بن أبي أمية الأعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز الشعير فوضع عليها تمرة وقال هذه إدام هذه وأكلت. قال أن يوسف بن عبد الله بن سلام قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز الشعير فوضع عليها تمرة وقال هذه إدام هذه وأكل. Yusuf bin Abdullah bin Salam. Taib, Yusuf bin Abdul bin Salam, kedua-duanya sahabat. Abdullah bin Salam, satu orang pendeta Yahudi yang masuk Islam. Taib, dia ialah satu orang yang keturunannya sampai kepada Yusuf bin Yaqub. Yusuf bin Yaqub, keturunannya sampai kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Sallallahu alaihi Muhammad. Kelebihannya iaitu dia di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang Nabi kita SAW menjamin dia syurga. Abdullah bin Salam. Anaknya bernama Yusuf bin Abdullah bin Salam. Jadi Yusuf ni subhanallah bila lepas dilahirkan dia, langsung ayahnya bernama Abdullah bin Salam bawa Yusuf ni bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam langsung dapat dibawa Yusuf ni Nabi kita letakkan di atas Muhammad di atas ribanya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakannya dengan nama Yusuf. Menamakannya dengan nama Yusuf iaitu untuk mengambil sempena Yusuf iaitu keturunan mereka itu itulah nenek moyang Abdullah bin Salam sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dia ayahnya sahabat. Qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Yusuf ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha kisratan min khubz asy-sya'ir sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Katanya subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Baik, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil kisratan min khubz asy-sya'ir. Baik, sekeping roti yang dibuat daripada gandum. Fa wada'a 'alaiha tamratan. Nabi letakkan di atas roti tersebut tamar. Wa qala hadhihi idamu hadhihi. Nabi kata hak ni lauk kepada hak ni. Baik, macam kita makan, kalau kita makan roti tak ada kuah tu mana tak ada lauk, tak lajak. Kalau makan roti jala sallallahu alaihi Muhammad, jadi orang tu tanya nak kuah daging kan nak kuah ayam. Baik, ataupun kuah sardin, tu mana idamu hadhi. Jadi hak ni ialah kuah pada hak ni. Baik, sallallahu alaihi Muhammad. Jadi subhanallah sallallahu alaihi Muhammad, daripada sini ada beberapa perkara untuk kita sallallahu alaihi Muhammad tengok nah. Yang pertama syair. Syair. Jadi gandum tu sejuk. Gandum tu sejuk. Taib. Tamar tu panas. Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Nabi kalau makan Nabi tak himpun panas dan panas. Sejuk dan sejuk. Nabi tak pernah himpun macam tu. Kalau Nabi makan yang sejuk, jadi cover dia mana iman dengan yang panas. Kalau makan yang panas, iman dengan sejuk. Baik, satu. Yang keduanya sallallahu alaihi Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tak pernah makan sallallahu alaihi satu makanan pun dalam keadaan makanan itu tersangat panas. Kita tuan, kata redik apa ni panas tu. Dengan panas-panas tu dia boleh telan tu. Ada orang macam tu. Dia sudah rosak apa semua dipanggil apa ni? Apa?
Deria rosak lah. Taib. Nabi tak pernah makan hak panas tu, dalam keadaan panas sangat dia makan, Nabi tak pernah makan. Taib. Jadi subhanallah masallah sayyidina Muhammad. Taib. Jadi kalau khubz syair itu, roti gandum itu sejuk. Taib. Tamar itu panas. Tu keadaan Nabi SAW makan. Taib masallah sayyidina Muhammad. Qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha kisratan min khubz asy-sya'ir fa wada'a 'alaiha tamratan. Sebab itu kalau kita tengok orang kita no, dia makan durian. Durian tu panas dah. Ataupun dia makan, kita kata masalah senama makan manggih. Manggih. Jadi kalau benda yang panas, makan dengan panas tu mudaratkan kita. Jadi kalau benda tu panas, jadi kita iman dengan yang sejuk. Taib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha kisratan min khubz asy-sya'ir wa wada'a 'alaiha tamratan wa qala hadhihi idamu hadhihi. Hak ni masalah sayyidina Muhammad, lauk kepada hak ni, wa akala, dan Nabi kita makan. Sama hadis. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد بن عوام عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الثفل. قال عبد الله يعني ما بقي من الطعام. قال عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadis terusnya diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas sentiasa mengiring Nabi di mana sahaja Nabi kita berada, maka Anas tahu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibuhu thuflu. Yu'jibuhu ni terjemah macam mana saya tak tahu. Kita ni subhanallah, masalah sayyidina Muhammad. Taib, makan nasi. Makan nasi. Jadi si mak tu ambil nasi, masalah sayyidina Muhammad, dalam pinggan. Okey, suar ke anak tu. Ambil nasi, bagi ke anak tu. Ambil nasi, bagi ke anak tu. Lepas tu bagi ke ayah tu hak kerak. Kikih kerak dengan ayah. Pasal apa? Ayah tu minat kerak. Baik. Jadi yu'jibuhu tu hak tu. Kalau angkat sehat tak kerak, lah, awak tak bagi kerak. Kerak tu, kerak. Tu yu'jibuhu. Nabi kita suka as-suflu. Apa dia? Sisa makanan. Sisa makanan. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi, sisa ni hak mana? Hak di bawah sekali tu. Jadi kita ni, kalau kita minat hak macam tu, sama dengan selera Nabi SAW. Tapi tak ramai orang lain suka kerak. Orang dulu ni, orang tua suka kerak. Kita ni kalau kerak tak mau. Taib. Jadi lah ni pun tak jumpa kerak dah pasal apa? Sebab pakai dapat current. Dapat elektrik. Tak jumpa kerak lah. Taib. Jadi kalau siapa suka kerak tu memang sesuai selera dengan Nabi SAW. Taib. Kita tengok akhlak Rasulullah no. Nabi memang macam tu. Taib. Waktu Nabi masih budak-budak, duduk di rumah Halimatus Sa'diyah, Sa'dah Sayyidina Muhammad. Anak Halimatus Sa'diyah ni ramai. Kaedah orang Arab, mereka kalau makan tu dalam talam besar, dia panggil qas'ah, talam besar. Talam hak kita tu kecil itu, talam Arab besar lagi. Jadi, anak Halimatus Sa'diyah punya ramai, bukan sekadar mereka makan tu, mereka duduk di luar talam, dalam talam pun ada. Jadi Nabi SAW, Nabi kita tak berebut dengan anak Halimatus Sa'diyah, Masalah Sayyidina Muhammad. Sehinggalah budak-budak tu keluar, pakat pi mana barulah Nabi kita makan. Tarik. Makan seorang-seorang. Ketika tu Nabi masih kanak-kanak. Tu akhlak Nabi SAW. Nabi suka makan yang sisa-sisa. Yang orang tak habis, itulah Nabi makan. Qala kana yu'jibuhu thuflu. Qala Abdullah, kata Abdullah, masalah Sayyidina Muhammad, yakni ma baqiya minat ta'am, masalah Sayyidina Muhammad. Qala yakni ma baqiya minat ta'am. Jadi apa as-suflu? Iaitu apa yang berbaki daripada makanan. Apa yang berbaki daripada makanan, masalah Sayyidina Muhammad, itu menggambarkan apa? Menggambarkan kerendahan dan ketawadhu'an Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Taib. Dalam satu kalam ulama, Nabi kita kata ulama, fatuba liman
fatuba liman arafa qadrahu sallallahu alaihi wasallam waqtafa atharahu. Beruntunglah orang yang tahu kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikut jejak langkahnya. Baik, beruntunglah orang yang tahu kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikut jejak langkahnya. Baik, kita qasidah. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع. طلع من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا يا ربنا صل على من حل في خير البقاع أنت غوثنا جميعا يا مجمل الطباع. طلع علي من ثنيات الوداع علينا بداع والذي ثوب عيدي بعد تلبيق الرقاع تسبيل الستر علينا يا مجيبا كل داع. طلع علينا بثنيات الوداع وصلاة الله على أحمد عد التحرير الرقاع وكذا آل وصحبه مساعي لله ساع. طلع علينا من ثنيات الوداع
sallallahu ala Muhammad Rabbi waj'al mujtaba'ana ghayatu husnul khitami wa'bina ma qad sa'alna min 'atayaka lisami sallallahu Dalam qasidah yang kita bacakan tadi, Sahadah Sayyidina Muhammad ada menyebut tentang Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha disebut dengan Sayyidatun Nisa'il Jannah, iaitu merupakan penghulu wanita dalam syurga. Sahadah Sayyidina Muhammad, Sayyidah Fatimah ni dia bukan hanya kahwin dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dia ada 2 orang anak, iaitu Al-Hasan dan Husain saja. Ada 5 orang anak sebenarnya. Jadi yang pertama, Sahadah Sayyidina Muhammad bernama Hasan, yang kedua bernama Husain, yang ketiga bernama Muhsin. Tapi Muhsin itu gugur. Jadi kalau kita Sahadah Sayyidina Muhammad, keguguran anak Sahadah Sayyidina Muhammad, jadi anak tu Sahadah Sayyidina Muhammad, kita tak pasti sama ada laki-laki atau perempuan. Kita buh nama yang boleh dipanggil laki-laki, boleh dipanggil perempuan. Contoh kita buh nama Ihsan. Ihsan tu ada laki-laki pun ada nama Ihsan, perempuan pun ada nama Ihsan. Taib. Tu kalau keguguran. Jadi subhanallah, Sahadah Sayyidina Muhammad, jadi Muhsin tu gugur. Taib. Yang keempat iaitu Zainab Al-Kubra, yang kelima ialah Zainab As-Sughra. Zainab As-Sughra, nama Zainab Al-Kubra, kemudian Zainab As-Sughra. Zainab As-Sughra Sahadah Sayyidina Muhammad yang kemudiannya digelar dengan Ummu Kalthum. Taib, ada 5 orang anak. Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkahwin dengan Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha, Sahadah Sayyidina Muhammad. Cumanya yang terkenalnya ialah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhuma. Taib. Kalau Sayyidina Hasan radhiyallahu taala anhuma, Sahadah Sayyidina Muhammad. Jadi keturunan Sayyidina Hasan ni, kalau orang Melayu ni banyak dia belah petani banyak. Tu ramai keturunan Sayyidina Hasan radhiyallahu taala anhu. Taib. Termasuk juga yang Sayyidina Hasan ni banyak keturunannya di belah Sabah. Syarif-syarif tu semua Sayyidina Hasan. Termasuk orang-orang Sulu, banyak mereka tu keturunan Sayyidina Hasan radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Hasan ni subhanallah di antara pengorbanan ya Sahadah Sayyidina Muhammad. Taib. Dia sempat menjadi khalifah selama sebulan saja. Lepas tu dia tak mau berterus-terusan jadi persengketaan dengan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Dia turun daripada khalifah, dia menyerahkan jawatan khalifah pada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Muhammad, Sayyidina Hasan. Jadi subhanallah, Sayyidina Muhammad dia dilahirkan pada
perenggan yang kedua dalam bulan Ramadan. Taib. Qala ra'aitu kana yu'jibuhu thuflu. Qala Abdullah yakni ma baqiya min at-ta'am. Sa'ala Sayyidina Muhammad, apa yang lebih daripada makanan. Dia pasal apa Nabi makan yang lebih? Taib. Sebabnya Nabi kita mengutamakan keluarganya, mengutamakan tetamunya, mengutamakan orang lain. Itulah kerendahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala babun ma jaa fi sifati wudu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inda at-ta'ami ma jaa fi sifati wudu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda at-ta'am, iaitu bab berkenaan dengan sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika makan. Jadi wudu ketika makan. Jadi bukan bermakna mengambil wudu. Wudu ketika makan maknanya adalah membasuh kedua tangan. Jadi kita kalau nak makan, jadi basuh kedua tangan. Kalau orang Melayu basuh hanya satu tangan. Jadi bila mana pi kenuri, orang tu nak basuh tangan kita suar sebelah ya. Jadi kalau kita suar dua belah, kata tu dia nak makan mata waktu kau. Jadi barangkali pelik sikit. Tapi Nabi SAW kalau makan tu Nabi kita basuh dua tangan. Jadi itu sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Qala babun ma jaa fi sifati wudu'i Rasulillah SAW inda at-ta'ami. Akhir qasidah dengan An-Nabi sallallahu alaihi. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه. وينال البركة كل من صلى عليه. وينال البركة كل من صلى النبي يا حبيب يعلم علم اليقين. النبي يا حبيب يعلم علم اليقين. أن رب العالمين أفضل الصلاة عليه. أن رب العالمين أفضل الصلاة عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه. وينال البركة كل من صلى عليه. وينال البركة كل من صلى عليه. النبي يا حبيب يعلم علم اليقين. النبي يا أن رب العالمين أفضل الصلاة عليه. أن رب العالمين أفضل الصلاة عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه. وينال البركة كل من صلى عليه.
صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم نور قلوبنا بنهداتك اللهم نور قلوبنا بنهداتك اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. الله